Kita intro dulu. La 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 la. Tapi itulah saya tertarik bila akak menyebut tentang PMX dan juga kerajaan Madani ini banyak hanya menyebut tentang rasuah, tentang penyelewengan whatever, seolah-olah macam itu sahaja yang dia tahu. Saya tertarik tahu sebenarnya Kak. Ini kita cerita fakta sikit lah. Kalau akak perasan 12 bulan Jun hari tu 12 ke? 12 kot. Perdana Menteri telah mengumumkan bahawa kerajaan akan melancarkan naratif ekonomi madani. Okay, sebagai satu hala tuju ekonomi dia. Sebab kita bising sekian lama tentang kerajaan mana you punya dasar. Even PMX pun ditanyakan soalan oleh anak muda. Saya rasa kat pasang video tu, anak muda tu tanya apakah dasar ekonomi PMX sebab at least Dun Dr. Mahathir dia ada dasar pandang ke timur. So apakah dasar PMX punya ekonomi kan, which is dia tidak jawab pada ketika itu. Mungkin tak tahulah masa itu saya tak tahu kenapa dia tak nak jawab dasar pandang ke belakang. Sebab kerja tengok asyik tengok belakang je. 33 bulan kerajaan terdahulu. Itu dasar pandang ke belakang masalahnya kan. Tetapi beberapa hari selepas itu dia mengeluarkan satu kenyataan kerajaan akan meluncurkan ayat dia kan biasa. Kerajaan akan meluncurkan naratif ekonomi madani. Which is benda itu bagi saya bukan dasar. Sebab naratif ekonomi ialah satu jenis study. Okey, ini adalah daripada buku Profesor Robert Shiller tau. Robert Shiller ini merupakan profesor dekat Yale University. Okey, antara universiti terkemuka untuk bidang ekonomi dekat US sana lah. Sorry Ha. tak sekolah habis Tak. Macam mana you tahu ni buku Yale University everything? Where do you get this? Saya suka baca. Dah cukup. Saya suka baca. Saya suka study Kak. Sebab saya nak cerita benda ni kat orang, kat korang ni kan. Nak cerita benda macam ni. Aku tak nak salah fakta. Tak pasal-pasal pula LOD sampai kat rumah. Masalah dia. Kan? Kita cerita benda betul sekarang ni. Okay. Kita balik cerita kan. Profesor Robert Shiller. Robert J. Shiller. J tu saya tak pasti tu apa. So, dia telah mengeluarkan satu buku yang bertajuk Narrative Economics. Study on Behavioral Economics. Maksudnya kat sini ialah, naratif ekonomi ialah berkenaan dengan satu study bagaimana penceritaan ataupun kisah yang viral, benda-benda yang disebarkan masyarakat, yang akan viral lah, kisah-kisah viral ni akan mempengaruhi behavior ekonomi itu sendiri, sama ada pengeluaran, consumer penggunaan, dan kemudian tentang pelaksanaan dan juga pembuatan keputusan. Saya suka juga contoh ni tahu dalam video saya yang latest. InsyaAllah mungkin anda boleh tonton dekat YT kejap lagi, dan juga saya ada post yang tadi dekat TikTok. Naratifnya macam ni. Contohnya kan, satu orang kampung, dia kata makcik janda dekat hujung kampung tu, dia simpan lelaki. Dia fitnah lah naratif dia kan. Tapi dia sebarkan naratif itu kepada seluruh penduduk kampung. So penduduk kampung semua percaya naratif itu yang makcik hujung kampung ni simpan lelaki. So diorang ni semua pulau makcik janda tu. Sebab percayakan naratif tersebut. Nampak tak? Itulah naratif economics. Dan saya nampak naratif economics ni dimainkan sekian lama, iaitu orang kata apa, kerajaan terpaksa menanggung hutang 1.5 trilion. Kan? So kita kena berjimat. Jadi atas naratif itulah mereka nak cut subsidi itu, cut subsidi ini sebagainya. Potong tarif itu, potong tarif ini, whatsoever. And then kemudian tidak lagi memberikan apa-apa geran ke apa-apa, whatsoever. And then juga dimainkan naratif rasuah. Kerajaan dahulu rasuah dan sebagainya. Jadi kita terpaksa fokuskan kepada rasuah. Kerana itulah kita tidak dapat untuk menumpukan kepada perkara-perkara yang bagus untuk rakyat. Bagi Kak Dayang lah kan, sebagai seorang marhain yang melihat perkara ini, adakah naratif ekonomi ini, ekonomi yang berdasarkan naratif semata-mata, iaitu berdasarkan kepada cerita viral, benda ini, adakah ini sihat untuk masyarakat yang akak jumpa yang makan makanan kucing kongsi-kongsi whatever tu, adakah akan sihat bagi mereka? Ataupun benda ini berkemungkinan besar akan menyebabkan hidup dia orang lagi teruk lagi pasti? Akak tengok dia mungkin dia tak menjiwai. Yang you kata naratif ini, dia mengambil satu alasan untuk menutup perbuatan mereka sendiri tau. Sebenarnya dia tahu. Dia tahu kesilapan itu, dia tahu kesalahan itu. Maybe they want to solve it, or maybe they don't want to. Ataupun kadang-kadang saya terfikir, adakah mereka merasa mereka akan mentadbir hanya sekejap saja? So what's the point they solve the problem? Itu isu dia. What's the point pada dia? Jadi dia mencari alasan supaya dia tak payah, tak perlu menyelesaikan masalah. Adakah begitu? Itu persoalan saya. Dia just main narration, tapi dia tidak pun intent untuk pegang narration dia sendiri masalahnya. Mungkin kita akan jadi teruk lagi daripada tu. Kemungkinan. Tak tahu kita dengan masyarakat, dengan keadaan ekonomi teruk ni, selain daripada kita susah, kehidupan kita susah, bila kita susah, kita ada tekanan. Betul. Bila tekanan, pergaduhan dalam keluarga isteri. Betul.
Mereka bercerai-berai. Mangsa adalah anak-anak. Bila mangsa kepada anak-anak ni, you akan dapat social problem. Dengan dadahnya, gangsterism ni. Pukul-memukul, mabuk. Macam-macam. Jenayah? Jenayah. Dia ini yang akan timbul ni. Kalau diorang tak nampak benda ni. Diorang naratif, diorang mencari menutup segala yang Yang rompong-rompong ni. yes. Itu isu dia. Setuju tak Kak? Sebenarnya kan kita memerlukan dasar. Kita nak apa kerajaan punya dasar ekonomi yang jelas. Okey, macam dulu Dr. Mahathir, dasar dia apa? Dasar untuk mengubah negara ini daripada pertanian kepada perindustrian. And then dasar untuk apa tu, contoh kita ambil Najib Razak. Dasar untuk mengembalikan urbanisasi kepada rakyat. Sebab tu banyak zaman Najib kan, which is kita kena puji Najib kat sini banyak benda-benda yang dia buat tu bagus. Sebagai contohnya dia mewujudkan UTC, RTC kan, Klinik Satu Malaysia, Kedai Satu Malaysia. Dia buat banyak jalan-jalan highway-highway baru yang tidak ada tol sebab dia balikkan urbanisasi kepada rakyat. Dasar dia. Itulah orang kata hala tuju. Kalau kita Yes. tengok menteri dulu, kita panggil dia. Hak dia ini apa? Dia membangun. Tun Razak apa dia? Mhm. Tun Mahathir apa dia? Abdullah Badawi apa? Ini sekarang kita tak tahu apa. Mhm. Yang saya tahu, yang saya nampak sekarang ni, mereka tidak boleh menyelesaikan ekonomi yang fakta-fakta you ada dengan Bari, you bercerita mengenai. Saya tengok menyelesaikan dia orang punya masalah ekonomi, dia menekan rakyat. Mhm. They don't care. Rakyat kena bayar elektrik tinggi. Rakyat kena kehidupan melampau tinggi. Weh, Kita bil melampau gila kan. betul. Lain macam tu pergi. Kata T20 je kena ni, aku pun kena bercerita ni. Masalahnya. You see, benda-benda macam gini. Sekarang ni, nak menyelesaikan masalah dia menekan kita tau. Menekan kita dengan dia tak ada subsidinya. Dengan segala-galanya kita yang seolah-olah sekarang rakyat membantu dia orang pula. Yes. Dengan hidup Kita pula yang kena support kerajaan. Patut Betul. kerajaan bagi support kita. kita nak kena kerja keras, nak kena kerja ini untuk apa, mengikut akur apa yang dia orang nak. Mhm. Selesai, collect tax, collect whatever it is, selesaikan problem dia orang. Mati macam tu Kak. Ha? Mati macam tu, betul cakap. Betul. Jadi kalau kita tak nak, yelah mati tu ajal Allah kan. Mhm. Tapi kalau kita tak nak mati, PRN 6 ni suruhlah. Oi, dia ni. Okey, ada orang duk tanya kan kedua kita Kak kan. Dia kata kalau PRN yang 6 negeri ni pun bukan boleh tukar kerajaan pun. Betul. Kerajaan tak bertukar kan. PMX tak PMX, tak boleh buat apa. Tetapi PRN 6 negeri ini akan menjadi referendum rakyat, penolakan rakyat terhadap kepimpinan yang dibuat oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim ini. Dalam erti kata lain, rakyat telah memberikan undi tidak percaya pada mereka dengan mengalahkan mereka ketika pilihan itu. Kerana itu pentingnya anda kena keluar. Orang-orang yang kata apa bakal mengundi ini kan, tolong mengundi. Terutamanya yang sebangsa dengan kami semua ni orang Melayu ni kan. Sebab peratusan Melayu keluar mengundi masa itu agak rendah. Masa PR15. Kan? So tolong balik, tolong mengundi. Ini bukan kerana Melayu, bukan kerana Cina, bukan kerana India, tetapi kerana sebuah negara yang bernama Malaysia. Ekonomi kita drop, na'uzubillah. Tak kira kau bangsa apa, tak kira kau sokong parti apa, tak kira engkau ni memang walanon ke, walaon ke, waliwat ke, waliwati ke, waladab ke, walahadi ke, tak kira kau wala mana pun, wala-wala waka-waka semua pun, engkau kena. Betul tak? Saya masa lepas PRU itu hari, saya selalu pergi ke hospital. Lagi ada medical issue anak saya apa semua, kita pergi. Saya tengok yang mempunyai tanda di tangan tu tak ramai pada tangan orang Melayu. Betul. Kita berwuduk ke cuci, tapi baru Lambat Kak. Yang PM15 ni lambat. Saya punya 2 minggu hilang Kak. kan saya tengok bukan mungkinlah dia orang terasa, janganlah kita rasa kita manja, kita manjakan diri kita. Kita nanti tak nak menyesal. Kita kena bertanggungjawab. Sebab saya selut kepada orang India, orang Cina, kerana mereka mengambil tanggungjawab itu. Betul. Mereka mengambil, dia orang pergi. Not from young to old age saya Betul. tengok. Tapi kita tak semua. Kalau kata dalam 5 orang, kita orang Melayu ni adalah satu yang ada tanda di tangan. Even saya banyak baca kisah tau, family-family yang berketurunan Chinese, Cina kan, yang duduk luar negara whatsoever, dia orang sanggup berhabis duit untuk balik ke Malaysia untuk mengundi. Tanggungjawab. Kita ni nak balik daripada Selangor balik ke Kelantan sebagai contoh pun fikir 4 kali. Tak payah Selangor Kelantan. Balik dari Selangor, kan duduk Selangor kerja kat KL, nak balik Nogori pun malas lah Dan. Apa cerita dia? Kita kena bertanggungjawab. Kita sebenarnya kita nak era kita ni balik kepada zaman saya dulu, which is 1980s. Kita masyarakat majmuk.
India, China, Melayu, kita all friend. Kita bersahabat, kita tahu sekarang ni kita dah nampak, ya, bukan saya nak cakap. Kadang-kadang kita tengok orang keturunan saya sendiri, bangsa kita semua, bangsa Malaysia ni Cina, India, Melayu sama. Kita bangsa Malaysia. Keturunan saya sendiri kadang-kadang mengkhianati kita sendiri. Betul. Mengkhianat kita sendiri. Kalau you tengok sekarang isu IC. IC ni you mungkin fakta you cakap pasal, saya nak cakap isu IC. Macam mana you datang dekat sini you ada IC. Itu satu ketakutan pada kita untuk PRN nanti. Benda ini memang viral ya. Bukan nak kata, jangan kata tiba-tiba pula Kadaya lepas ni ada pula orang turun kat bawah, tak ada. Benda viral. Benda ada, benda ada. 680 orang yang telah ditangkap mempunyai IC yang tidak tidak mengikut peraturan. You bayangkan. Sebab itu saya kata saya risau. Waktu ni dah lah kita ini tidak ada, saya kata jangan menyesal nanti. I don't want that. I should have. Sebab anak saya cuma tinggal satu hari, sekali je tidak pergi mengundi. Waktu saya bertanding dululah. Saya di Johor, saya mengundi di Setiawangsa, which is very far, nak lari sana. Nak lari jenuh. Cannot, tak sempat. Anak saya ni yang pertama kali mengundi, anak-anak they never fail. I make sure dia orang, ibu-ibu, orang yang macam saya ni, pujuklah anak kita, suami kita, sesiapalah yang boleh kita pujuk ibu. Orang perempuan ni dia punya nasihat ataupun pegangan atau hasutan tu kuat. Yang baik-baik lah. Kita pujuk mereka untuk pergi keluar.